Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah summa alhamdulillah. Pada petang yang mulia ini insya-Allah kita kembali bertemu dalam siri kuliah community zone kuliah kita, dan insya-Allah kita akan menyambung apa yang telah kita bahaskan pada pertemuan minggu lalu, iaitu mutiara hasil daripada tadabbur surah Al-Kahfi, dan kita insya-Allah pada petang ini akan menyambung usaha mentadabbur kita pada ayat yang ke-22 insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Baik, sebelum saya menterjemahkan ayat ini, apa yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu adalah penutup kepada kisah pemuda-pemuda Al-Kahfi yang akhirnya setelah mereka dibangkitkan semula daripada tidur setelah 300 tahun, maka kisah mereka akhirnya diketahui oleh rakyat dan juga raja pada masa itu yang beriman. Jadi raja pada masa itu telah pun memohon request untuk bertemu dengan mereka, dan akhirnya raja itu sampai ke gua tersebut dan bertemu dengan kesemua daripada Ashabul Kahfi ataupun pemuda-pemuda itu, dan mereka menceritakan kisah mereka. Ada pendapat menyatakan selama selang tempoh 300 tahun itu ada kisah yang tersebar berkenaan dengan mereka. Ya, jadi ini hanyalah satu pendapat, adalah satu pandangan. Jadi dalam tempoh 300 tahun itu tersebar satu kisah tentang kisah mereka, dan raja yang ada pada masa itu akhirnya dapat menyaksikannya secara realiti di hadapan matanya, melihat ketujuh-tujuh pemuda itu, ya, merangkulnya, memeluk mereka, ya, ada yang menyatakan mengusap wajah mereka dan selainnya. Jadi demikian, dan akhirnya Allah telah pun mewafatkan mereka di situ juga, ya, kerana mereka tidak menyambung kehidupan mereka setelah dibangkitkan. Urusan kehidupan mereka telah selesai. Allah telah mendatangkan suatu bukti kekuasaannya dengan Allah menidurkan mereka, lalu tamatlah kisah mereka di situ. Tambahan dalam surah Al-Kahfi, Allah mendatangkan ayat ke-22. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Nanti akan ada orang yang berkata, jumlah mereka adalah 3 orang. Siapa yang berkata itu? Nanti kita akan sebutkan. Dan yang keempat adalah anjingnya. Jadi ada orang nanti akan ada pendapat kata Ashabul Kahfi ini 3 orang. Ya, yang keempat tu anjing mereka yang menjaga pintu gua. Wa yaquluna khamsatun. Ada orang yang akan menyatakan dah mereka 5 orang. Sadisuhum kalbuhum. Yang keenam adalah anjing mereka. Rajman bil ghaib, kata Allah. Dua-dua pandangan ini adalah pandangan rajman bil ghaib. Apa makna dia? Rajman ni apa? Rejam. Apa makna rejam? Rejam, perbuatan merejam. Maksudnya Allah kata, dah, itu hanyalah perbuatan melontarkan sesuatu secara agak-agak. Mereka agak aja 3. Siapa mereka ini? Ya, satu pandangan menyatakan mereka ini daripada kalangan ahlul kitab. Termasuklah orang-orang Yahudi yang mengajar kepada musyrikin Mekah itu untuk bertanya kepada Rasulullah tentang kisah pemuda
Al-Kahfi ini. Wa yaquluna sab'atun, ada yang menyatakan mereka kesemuanya 7 orang, wa thaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Jadi kata para ulama, ini yang tepat. Kerana Allah menyebutkan jumlah 7 ini selepas Allah menempelak 2 pendapat yang awal yang merupakan rajman bil ghaib, tekaan-tekaan dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Adapun secara umumnya jumlah mereka bukanlah suatu kepentingan. Dan Allah nak membahaskan juga sebenarnya di kalangan ahlul kitab ni sebahagian mereka ada yang menumpukan soal yang tak penting dalam sesuatu urusan. Jadi jumlah pemuda kahfi itu tidak membawa apa-apa kesan pun pada penceritaan ini. Jumlah pemuda Al-Kahfi ini, ya, yang pentingnya mereka sedikit. Ya, yang pentingnya bagaimana jumlah mereka yang sedikit itu mampu untuk meninggalkan keseluruhan apa yang mereka ada demi menjaga akidah mereka. Itu yang lebih penting. Bukan kita nak tahu spesifik jumlah mereka itu, kerana dengan jumlah itu pun kita tidak boleh berbuat apa-apa. Dan tidak ada lebih dan kurangnya dalam urusan agama ini tentang jumlah pemuda Al-Kahfi itu. Ya. Baik. Seperti orang membahaskan jumlah hitungan peratus antara jin dan manusia. Apa kepentingannya? Okey. Orang membahaskan tentang jumlah nabi keseluruhannya. Boleh bahas secara sekadarnya sahaja. Ya, tetapi itu adalah satu perkara yang keseluruhannya tidak boleh dimutlakkan kerana tidak ada nas yang menyebutkan tentang jumlah sebenar perkara-perkara tadi. Baik. Jawapan yang paling tepat, qur rabbi, katakanlah Tuhanku a'lamu bi'iddatihim, Tuhanku lebih mengetahui apakah sebenarnya jumlah mereka, ma ya'lamuhum illa qalil, ya, yang mereka tidak pun mengetahui, ya, melainkan hanyalah sedikit. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Kata Allah, kerana itu janganlah kamu wahai Muhammad bertengkar tentang hal mereka. Jangan jadi seperti ahlul kitab. Apa masalah ahlul kitab? Mereka bertengkar, mereka berbincang perkara yang tak memberikan manfaat, ya, perkara yang tak berkesudahan. Okey, kecuali pertengkaran lahiriah saja, Allah kata. Kecuali kalau kamu saja nak bahas, ya, untuk menentukan satu jumlah yang lahiriah. Orang kata apa? Boleh bincang, tapi kalau ada yang menyelisihi, tak apalah, biarkan. Janganlah kita bertegas kepada sesuatu pendapat kita sedangkan benda itu tidak ada peri pentingnya dalam urusan agama ini. Kita nak bahas tentang cara duduk bangun dari sujud sebagai contoh dalam video dalam grup kita yang di forwardkan, yang diviralkan. Kita boleh bincang macam mana cara bangun daripada sujud, cara duduk bangun daripada sujud mengikut apa yang didapati daripada hadis. Ya, tetapi untuk berbincang tentang peratusan mana yang lebih tepat, yang ni buat dapat 99%, yang ni buat kurang dapat 50%. Ini sukar hadirin sekalian. Ya, ini saya fikirkan sukar. Ya, kalau begitu, majoriti pandangan para ulama meletakkan subuh tak ada kunut, tapi kita berkunut juga sampai ke hari ini. Jadi berapa persen pula solat subuh kita? Jadi tak begitulah, ya. Jawapannya, janganlah kita fokus benda-benda, don't make it complicated. Jangan kita letakkan sesuatu itu, menjadikan sesuatu itu terlalu complicated sedangkan kita tak perlu pun ke arah yang demikian. Tumpukan kepada apa yang penting, seperti mana kisah yang kita baca, tumpukan kepada apa yang Allah nak beritahu. Begitu. Allah nak kita ambil ibrah, bukan berbalah mengenai sesuatu yang tak ada kepentingannya dalam urusan agama ini. Baik. Dan janganlah kamu bertanya tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seseorang pun di antara mereka. Itu maknanya Allah pesan kepada Nabi, jangan tanya soal kisah pemuda kahfi kepada mereka-mereka daripada kalangan ahlul kitab. Mereka tahu hanya kisah itu wujud sahaja. Akan tetapi mereka tidak mengetahui hakikatnya. Maka Allah menyambung pada ayat yang ke-23, hadirin sekalian. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu,
sesungguhnya aku akan mengerjakan itu pada esok pagi. Allah ulang balik kenapa surah ini diturunkan. Jawapan Nabi kepada golongan musyrikin, esok aku akan menjawab ketiga-tiga soalan kalian. Tanpa Nabi menyebutkan perkataan insya-Allah. Dan itu telah pun berlaku, maka berlakulah kisah di sebalik penurunan surah Al-Kahfi seperti yang saya ceritakan pada beberapa kuliah yang lepas, iaitu ia terkait dengan terhentinya wahyu untuk beberapa tempoh sekitar dalam tempoh 15 hari. Okey, hadirin sekalian. Baik. Illa an yasha Allah, kecuali dengan menyebut insya Allah. Wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Baik, yang ini kisahnya menarik sikit hadirin mati Allah sekalian. Kerana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bercerita. Okey. Apa kata Nabi? Qala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Berkata Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Sulaiman bin Daud pernah berkata, la atufanna al-lailata ala 70 imra'atan wa fi riwayatin 90 imra'atan wa fi riwayatin 100 imra'atin. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, dia kata aku akan bersama dengan 70 isteriku dalam satu malam. Ada riwayat kata 90 isteri, ada riwayat kata 100 isteri. Jadi perempuan jangan peliklah, banyak sangat ni. Pertamanya Nabi Sulaiman bukan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah nabi yang berbeza dengan ketetapan syariat yang berbeza. Jadi banyak-banyak begini boleh ke? Jawapannya, setiap nabi juga tidak terkecuali mengikut syariat. Jadi bagaimana nabi ada boleh kahwin sampai puluh-puluh isteri ini? Apa itu syariat? Iaitu apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah syariat. Jadi Allah mengizinkan demikian, itulah syariat. Allah mengizinkan bagi kita 4 orang isteri, itulah syariat. Allah mengizinkan bagi Rasulullah lebih daripada itu, itulah syariat. Okey, jadi itu bukanlah satu perkara yang boleh untuk diperbahaskan. Talidu kullu mura'atin minhunna ghulaman, yang mana Nabi Sulaiman kata akan lahir daripada setiap isteri itu seorang anak lelaki. Yuqatilu fi sabilillah, yang akan berperang, yang akan berjalan di jalan Allah Azza wa Jal. Faqila lahu, dikatakan baginya, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lain, qala lahul malak, ya, berkata malaikat, salah satu malaikat kepadanya, qul insya-Allah, wahai Nabi Allah Sulaiman. Cakap tu boleh kata malaikat, tapi tolong sebut insya-Allah, kata malaikat. Baik. Falam yaqul, ya, tapi dia tak sebut. Dia tidak sebut. Fatafa bihinna, maka pada malam itu ia bersama dengan keseluruhan isterinya. Falam yalid minhunna, maka tidak lahir daripada seorang pun isterinya itu, seorang pun tidak hamil, illam ra'atun wahidatun, kecuali seorang daripada isterinya itu hamil, ya, dan melahirkan nisfa insan, separuh atau setengah manusia. Saya tanya perempuan, apa perempuan faham setengah manusia? Nisfa insan, setengah manusia. Jadi sejumlah isteri Nabi Sulaiman tu yang hamil seorang. Okey. Itu pun melahirkan setengah manusia. Ya, Puan? Puan Zainab? Ya. Anak yang tak sempurna ke? Anak yang tak sempurna. Okey. Ada pendapat menyatakan demikian. Anak yang tidak sempurna, ada yang menyatakan berlaku kecacatan. Ada yang menyatakan separuh badan manusia.
Tapi Allah tidak menyebutkan Nabi tak sebut nisfal jasad. Bukan setengah badan. Jasad is badan. Nisfal insan. Nisfa insan. Sifat kejadiannya itu hanya separuh manusia. Kita pernah tengok dah separuh manusia, separuh bukan. Apa dia? Duyung. Janganlah kata duyung. Duyung tu cerita kita lah. Separuh atas manusia, bawah ikan. Tapi yang boleh kita fahami dengan maksud yang mungkin paling tepat adalah kelahirannya itu dengan sifat separuh sahaja manusia. Bukan daripada segi badan manusia ke badannya separuh, bukan. Tapi separuh manusia. Tapi dia hidup. Maka apa separuh yang lain? Nanti kita bahas lagi insya-Allah. Okey, ada sambungannya. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni Allah. Lau qala, sekira Sulaiman sebut insya-Allah, lam yahnas wa kana darkan li hajatih, maka sudah pastilah dia tidak akan memikul suatu dosa dan demikian sudah cukup untuk memenuhi hajatnya. Baik. Jadi hadirin mati Allah sekalian. Okey. Kita nak sebut sikit di sini, ya, bahawa kisah ini, iaitu kisah tidak menyebut insya-Allah, ini pernah pun berlaku kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab tu tuan-tuan, Nabi Sulaiman tidak mewariskan pemerintahannya kepada zuriatnya. Kita kena tahu the biggest government yang pernah wujud in the world is Solomon punya government. Itu the biggest government. Tak ada yang pernah menandingi kerajaan manusia di atas muka bumi ini melainkan kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihi salam sehingga ke hari ini. Di mana tapak pemerintahannya di Baitul Maqdis. Sebab tu Yahudi nak tu. Okey, dulu 3 siri yang awal saya bincangkan tentang Baitul Maqdis, apa yang sempat ikut saya ada bincangkan. Sebab itu ada sebab, ada kaitan mengapa ada replika Solomon Temple. Okey, ataupun dipanggil the third temple, gereja yang ketiga, rumah ibadah yang ketiga yang Yahudi nak bina. Because dia nak dapatkan satu kerajaan seperti mana apa yang Nabi Sulaiman pernah dapat. Kerana benda ni dulu pernah dicuba oleh Namrud. Okey, Namrud. Itu kalau siapa yang minat baca sejarah-sejarah ni, di barat pun ada version dia macam-macam lah. Itu semua boleh dikatakan just teori lah sampai hari ini nak membuktikannya itu. Tapi mungkin orang barat ni ada dia punya sumber-sumber yang dia cetak. Dia ambil. Dia kata bahawa Namrud ni duk bergabung dengan Dewa Zeus lah, apa semua. Kita Dewa Zeus pun tak tahu. Yang kita tahu kopi Zeus. Tahu? Session 7 Shah Alam ada kopi Zeus kan. Zeus ke apa nama dia tu. Dia orang kata Zeus tu kan laki. Itu laki kepada perempuan Starbucks tu. Macam-macam lah kita punya bab teori ni sedap baca tuan-tuan. Perempuan sekalian. Okey. Tapi secara realiti memang kita tahu Quran juga bercerita Namrud ni satu orang raja, Namrud. Okey, Namrud satu orang raja yang dia nak kerajaan yang menyeluruh. Okey. Dan ada sistem-sistem kita hari ini yang kita cetak pun daripada sistem Namrud, sebagai contohnya sistem angka 6. Tuan-tuan mungkin, perempuan mungkin bertanya, kenapa jam 60 minit? Dia tidak maksimum pergi ke 9. Kenapa tak 99 minit back kepada 0 minit balik, 60? Kenapa degree 360 degree? Itu semua asal kiraan di zaman Namrud dulu. Okey, baik. Tapi dia gagal. Akhirnya mati dia. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Sambung zaman Fir'aun. Pun gagal juga. Tak dan untuk membina satu kerajaan yang hebat, mati lemas dia di laut mati. Haman-Haman pun hilang juga. Penasihat 25% dia tu. Ya, gitu. Kemudian Nabi Allah Sulaiman, Allah beri kerajaan dia. Ya. Sebab itulah hadirin sekalian, Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah dalam surah Sad, tak silap saya. Kali kita jumpalah nanti insya-Allah ayat itu.
Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, aku memohon keampunan kepadamu, kata Nabi Allah Sulaiman, wa habli, dan kurniakan aku mulkan, satu kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang engkau tidak akan berikan kepada sesiapa pun selepas daripada aku. Doa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Maka soalan dia, akan ada tak orang yang dapat kerajaan seperti Nabi Sulaiman alaihi salam? Tak ada. Menyeluruh kerajaannya. Kan? Cerita Nabi Sulaiman ni dengan satu raja perempuan, Balqis. Disembah matahari pada waktu itu, burung hudhud bagi tahu. Kisah dalam Quran. Kan? Di mana Balqis ni ada yang menyatakan Sabak di Yaman tu lah. Begitu. Tapi orang Indonesia pun claim juga. Dia kata tak. Istana Balqis tu dekat tempat kami Borobudur tu. Kan ada nama tempat apa? Kabupaten Sulaiman nama dia. Sebut dalam Jawa Kabupaten Sulaiman, sebut. Jadi Sulaiman tu dia kata Nabi Sulaiman. Tak tahulah. Tapi memang ada kajian PhD pun bab ni. Tak apalah. Saya selalu sering saya sebut benda-benda begini kita tak ada masa nak sakit kepala. Jadi biarlah dia kat mana pun. Yang penting wujud. Ya. Wujud kerajaan Balqis dengan satu tempat yang jauh dan sebagainya, dan itu pernah berlaku di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, dan ada pun teknologi yang boleh memindahkan istana sebesar itu secara yang dipanggil hari ini sebagai teleportation punya teknologi. Ghaib di satu tempat, hilang, terus muncul di satu tempat. Itu memang Allah bicara dalam surah An-Naml, dalam surah Semut. Baik. Sebab itu kalau kita tengok Nabi Sulaiman alaihi salam, ia tidak mewariskan kerajaannya kepada zuriatnya. Tetapi kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam diwarisi oleh keluarga-keluarga Yahuda. Siapa Yahuda ni? Yahuda ni adalah dikatakan salah seorang anak Nabi Yaqub alaihi salam yang paling dominan dan paling banyak melahirkan zuriat para nabi. Jadi dengan demikian memang sejarah kerajaan Yahuda ni fakta. Mereka meneruskan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, tetapi mereka tidak menguasai haiwan. Mereka tidak menguasai jin. Sebarang teknologi tanpa wire, teknologi wave yang digunakan di zaman Nabi Sulaiman, mereka tak boleh nak guna dah. Okey, jadi kerajaan mereka terhad di sekitar Baitul Maqdis. Dan kerajaan itu pun tak lama, kerana kerajaan itu ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman dengan suatu kemegahan, menyebabkan mereka akhirnya meninggalkan agama Allah, mereka meninggalkan Taurat. Jadi menyebabkan tak lama selepas itu datangnya kerajaan Babylon menyerang mereka dan meruntuh dan membakar istana Nabi Sulaiman alaihi salam dalam peristiwa perobohan istana Nabi Sulaiman yang pertama. Begitulah cerita kisah dia, dan Taurat pun dibakar. Kan? Mereka pun dibawa ke Iraq apa semua, sampailah jatuh kerajaan Babylon di bawah Raja Nebukadnezar yang kedua. Ya, kemudian Farsi menguasai Babylon. Kemudian orang-orang Bani Israel diberi pengampunan oleh orang-orang Farsi. Mereka diizinkan kembali ke Baitul Maqdis. Mereka kembali membina kerajaan, dan pada masa itu mereka mula nak kembali kepada kitab mereka. Mana mereka tahu dah dulu kita tinggalkan Taurat, Allah bagi kita balasan. Dihina oleh kerajaan lain, dihina oleh kaum dan bangsa lain. Tapi mana nak cari Taurat? Taurat dah habis dah. Muncullah seorang lelaki bernama Ezra. Ya, memang namanya Ezra. Ezra tu bahasa Ibrani, bahasa Bani Israel dulu. Dia ni boleh kata dok hafal lah kitab Taurat. Dia pun tulis balik. Tapi dia pun bukan betul-betul hafal semua. Ada benda dia tak hafal. Jadi yang mana hafal dia tulis. Yang mana tak hafal tu dia bubuh lah kok rasa dia betul. Begitu. Jadi Taurat yang ada pun pada masa itu sudah tidak asli lagi. Ni cerita dia. Baik, tapi bukan kita nak cerita itu saya nak bagi gambaran sahaja. Benda ni berlaku sekitar 500 tahun sebelum Masihi, yakni sebelum kedatangan Nabi Isa alaihi salam, kelahiran baginda Nabi Isa, atau lebih tepat lagi sekitar 1000 tahun sebelum zaman Nabi SAW. Baik, jadi hadirin mati Allah sekalian, kenapa Nabi Sulaiman berdoa dengan doa tadi? Baginda mohon pengampunan, Rabbighfirli wa habli mulkan, dan
kurniakan aku kerajaan la yang bagi li ahadin min ba'di, yang kau tak akan beri kepada mana-mana orang selepas daripadaku. Jawapannya hadirin mati Allah sekalian, kena tengok ayat sebelum. Kerana ayat sebelumnya, ya, apa Allah kata, walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Walaqad fatanna Sulaiman, ha? Sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman alaihi salam. Semasa dia menjadi kerajaan, Allah telah menguji Nabi Sulaiman. Wa alqaina, dan kami telah meletakkan atau meletakkan ala kursiyihi, di atas kursinya. Singgah sana dia itu, atas kursinya itu, jasadan, satu jasad. Thumma anab, yang menyebabkan akhirnya Nabi Sulaiman berdoa kembali kepada Allah. Okey. Para ulama membahaskan tentang jasad itu. Okey. Siapakah jasad itu? Sebenarnya tidak ada sesiapa yang dapat menentukan apakah jasad itu secara mutlak. Ada yang mengemukakan pandangan-pandangan seperti ada yang menyatakan ianya adalah syaitan. Jadi kalau syaitan ni siapa? Kerana syaitan ni sifat. Adakah dia dari kalangan jin? Adakah dia daripada kalangan manusia? Ada pendapat yang menyatakan umum dia syaitan. Okey? Baik. Jadi kalau syaitan ni ada yang menyatakan kenapa Nabi Sulaiman tak tempeling aja sebab Nabi kan? Jadi begitulah. Ada pendapat yang menyatakan tak, bukan syaitan. Iblis. Iblis terus. Ada pula pendapat menyatakan begitu. Ada pendapat menyatakan siapa? Hadirin sekalian. Ada pendapat menyatakan tak, itu anak Nabi Sulaiman tu. Yang lahir separuh manusia tadi. Ada pendapat tu, tidak dinafikan. Dan ada yang menyatakan peristiwa ini berlaku, satu pendapat kata sebelum anak itu lahir. Allah dah beri petunjuk, gambaran. Ada yang menyatakan tak, selepas. Jadi kelahiran anak Nabi Sulaiman tu mestilah pelik. Kalaulah pendapat ini benar. Maknanya dia boleh duduk di atas kerusi itu dengan satu kemampuan boleh duduk, adalah satu perkara yang pelik dengan sifatnya yang separuh manusia. Sebab kita ni, kalaulah di kalangan kita ni, di kalangan perempuan ada yang separuh je manusia. Tapi perempuan ada dalam kuliah ni. Tapi separuh je manusia. Rasanya, sudah. Separuh lagi apa? Itu jadi soalan tu. Jadi separuh lagi apa? Mungkin perempuan boleh hilang-hilang ke? Jadi, tak, kita diciptakan dengan manusia betul lah. Manusia betul. Jadi, ada pendapat mutaakhir yang menyatakan bahawa yang duduk di atas kursi Nabi Sulaiman itu adalah Dajjal tu. Dajjal yang Nabi sebut dalam hadis tu lah, yang menginginkan, mengimpikan kerajaan yang sama seperti mana apa yang Nabi Sulaiman pernah dapat. Jadi ada pula tambahan-tambahan pandangan daripada tu menyatakan Dajjal ni actually sebenarnya dia jin. Tapi dia duk gabunglah dengan badan anak Nabi Sulaiman yang separuh manusia tadi. Jadilah Dajjal ni hybrid. Ada yang kata macam tu. Pendapat-pendapat ni tak boleh dimutlakkan. Sebab kita nak kata mesti begitu, kita tak akan mendahului nas. Okay? Tetapi kalau kita kata make sense bahasa kita, iyalah, saya juga tidak menafikan make sense juga. Kan? Dengan sifat-sifat Dajjal yang umurnya panjang, ya? Kemudian dia tidak boleh mati di tangan sesiapa melainkan di tangan Nabi Isa alaihi salam. Jadi mungkin ada kebenarannya dan tidak mustahil juga disebabkan oleh Dajjal ini Nabi menyifatkan fitnahnya ini salah satu dengan fitnah kekuasaan. Jadi kalau fitnah kekuasaan ini, bahasa moden kita pada hari ini, mestilah fitnahnya datang melalui jalan politik. Kerana politik adalah jalan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan. Orang kampung mana pun hari ini tak sekolah, SPM fail, masuk politik, bertanding menang, kita hormat dia sebagai YB, betul tak? Politik. Nak jadi latih pengarah apa pun boleh, tak ada kelulusan asal dapat kuasa melalui politik. Dengan demikian. Jadi hadirin mati Allah sekalian, sidang pendengar sekalian, pendapat-pendapat ini mungkin sahaja, boleh sahaja berlaku. Ya, tidak mustahil, boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Apa yang penting,
ya, ada pendapat yang menyatakan yang duduk di atas kursi Nabi Sulaiman itu adalah anaknya sendiri. Memang pendapat tu jelas, ya, adalah salah satu pendapat yang dinukilkan oleh ahli tafsir juga. Jadi boleh jadi benar, boleh jadi tidak, dan kalaulah benar, semestinya jasad itu ada dia punya kelebihan dia. Ada kemampuan dia yang tersendiri, sehingga Nabi Sulaiman berdoa, engkau janganlah beri kerajaan seperti ini kepada sesiapa pun ya Allah. Kerana kalau dia dapat, kita tak tahu kerosakan yang dia bakal buat. Kerana kelebihan ni dia tidak boleh sampai kepada manusia yang salah. Begitulah. Sebab tu kecerdikan pun dia tak boleh pergi ke manusia yang salah. Kalau sampai kepada manusia yang salah, dengan kecerdikan dia akan buat kerosakan yang lebih besar impak dia, berbanding dengan kerosakan yang dibuat oleh orang yang kurang cerdiknya. Baik, demikian. Okey, hadirin mati Allah sekalian, ada soalan berkaitan dengan perkara ini? Ya. Nanti saya tengok dalam chat kita. Ya, kita boleh sembang-sembang sini, tak ada masalah nak tanya. Okey. Setengah sifat orang mukmin, setengah sifat orang kafir. Mungkin tafsiran lah, ya, tetapi bagi saya tidak tepat, kerana Quran menyatakan, Nabi menyatakan nisfal insan, separuh manusia. Ya, saya memahami separuh manusia itu bukan jasad, bukan separuh jasad. Saya memahami separuh manusia itu dia separuh sahaja manusia pada badan dia, dan dia sempurna sebagai hidupan dengan separuh zat yang lain. Separuh manusia, separuh jin. Mungkin, wallahu alam. Sebab zaman Nabi Allah Sulaiman juga adalah pekerja-pekerja Nabi Sulaiman itu interaksinya juga banyak dengan alam jin. Ya, Allah membuka dimensi antara Nabi Sulaiman dan pekerja-pekerjanya. Allah sendiri merakamkan hal itu dalam Al-Quran. Ya'maluna yasha'. Mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Nabi Allah Sulaiman. Dan siapa mereka itu? Golongan para jin. Okey, baik. Okey. Syekh Imran berpendapat Dajjal adalah haf manusia dan jin. Wallahu alam. Wallahu alam. Pendapat beliau. Demikianlah. Okey. Baik. Ustaz, Assalamualaikum, nak tanya. Ya, ya. Apa ni di dalam ahli-ahli kitab ni kan? Ahli kitab ni maksudnya macam kalau dalam kitab Taurat ke, Zabur ke, ataupun Injil ke, ada tak diceritakan kisah Ashabul Kahfi ni? Tentang Ashabul Kahfi? Ada tak? Secara umumnya kita dapati mereka ini mengetahui daripada riwayat-riwayat ahlu sejarah mereka. Bukan daripada kitab lah. Bukan daripada, sebab kalau daripada kitab mereka itu pastilah mereka ada satu rujukan yang konkret tentang kisah ini. Tetapi kita lihat ahlul kitab ni bertanya kepada Nabi, soalan daripada mereka itu kepada Nabi, dan Allah menjelaskan dalam surah Kahfi bahawa mereka tidak ada pengetahuan yang konkret berkaitan dengan kisah ini. Maksudnya apa? Dia bukan daripada nukilan kitab mereka, tetapi daripada riwayat-riwayat daripada kaum mereka. Secara bersanad jugalah, secara bersilsilah dia. Riwayat sambungan dari generasi ke generasi. Menyebabkan sampai ke zaman Nabi mereka tahu pernah wujud kisah pemuda-pemuda Al-Kahfi. Tetapi banyak di kalangan mereka itu hanya, apa saya cakap tadi, bahasa dia, hanya orang kata bingkisan-bingkisan ringkas sahaja tentang kisah itu, tidak detail. Jadi mereka pun tak ada pengetahuan yang kukuh, yang konkret tentang Ashabul Kahfi, tapi mereka tanya Nabi. Mereka pun tak tahu, tapi mereka tanya Nabi. Allah beri jawapan untuk Nabi dengan jawapan yang ringkas dan padat melalui surah Al-Kahfi. Okey, baik. Jelas. Okey. Ada soalan? Tak ada. Okey, baik. Jadi pendapat yang menyatakan Dajjal adalah haf manusia, haf jin adalah satu pendapat. Kerana Nabi SAW dalam hadis, Nabi menyebutkan ia dengan sifat manusia. Antaranya Nabi kata, ya'kulut ta'am, anna dajjala, kata Nabi, ya'kulut ta'am, sesungguhnya Dajjal itu makan makanan, wa yamshi fil aswaq, dan dia berjalan di pasar-pasar. Jadi dia, itu Nabi sebut. Bahkan ada orang tanya kepada Nabi, ada pendapat yang memahami hadis tu tentang Nabi bicara Dajjal di zaman baginda. Orang tanya mana Dajjal.
Nabi kata ya'kulu ta'am, dia makan makanan, wa yamshi fil aswaq, dia berjalan di pasar. Jadi itu sifat manusia. Cuma dalam satu riwayat-riwayat yang lain kelihatan seperti ada sifat-sifat di luar kebiasaan manusia seperti umurnya yang panjang. Begitulah. Dan yang kita bawa kisah Ibn Sayyad dahulu, dia boleh membesar. Kalau betul lah dia tu Dajjal seperti mana yang disumpahkan oleh Umar, dia marah, dia boleh membesar. Jadi itu sifat-sifat yang logiknya manusia tidak punya sifat begitu. Jadi sedang Nabi kata dia manusia. Jadi wallahualam, ada perbincangan menyatakan dia muncul sebagai manusia, ada perbincangan yang menyatakan dia manusia tetapi separuh jasad manusia, separuh lain. Wallahualam. Kalau umur kita panjang nanti, masa dia muncul nanti, kita tahulah dia siapa, kan? Gitu. Masa tu kita tahulah bila dia berhadapan dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Dan ada riwayat yang sahih juga apabila Nabi Isa bertanya kepada kita, mengapa, apa yang menghalang kalian, kata Nabi Isa, dari menentang si pendusta ini, yakni Dajjal. Apa jawapan kaum muslimin pada masa itu? Innahu rajulun jinni. Macam mana kami nak lawan dia? Dia ini lelaki berbangsa jin. Kita jawab. Ustaz, yang tu hadis ya? Hadis. Ya, itu dinukil Dr. Muhammad Yusuf Al-Wabil dalam tesis master dia tu, dia bawa riwayat ini. Okay. Dalam bab pembunuhan Dajjal lah saja, kematian Dajjal. Adakah zuriat yang separuh tersebut hidup normal melahirkan zuriat-zuriat yang lain? Tidak ada riwayat yang membicarakan tentang zuriatnya, tetapi saya memilih pandangan di sini, ia tidak punya zuriat. Ya, ia hanya terhenti di situ sahaja. Kerana kalau dia ada zuriat, wujudlah manusia half-half hari ni. Jadi kita tengok kawan kita pelik sikit makan banyak, ini half-half ni. Ini separuh orang, separuh jin ni, kita kena check balik. Tak ada lah. Hari ni kalau orang, kalau jin. Itu je. Jadi dia tidak ada meneruskan legasi type dia itu secara zuriat. Okey, baik. Okey. Okey, ada soalan? Okey, insya-Allah kita sambung. Ayat yang ke-25, Allah berfirman, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun ditambah 9 tahun lagi. Siapa faham? Dia perbezaan bulan Hijrah dengan Masihi. Tahun. Mana tahu? Saya terbaca somewhere. Ustaz jangan tanya macam tu, menggerunkan. Okey. Allah menyatakan walabisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9. Dan ada tambahan 9. Bukan, kalau Allah sebut terus 309 tahun, kita tutup cerita, habislah 309 tahun, habis cerita. Tapi Allah sebut 300 ditambah 9. Pertama, kita tak tahu hitungan ini dalam kalender apa. Tahun itu dalam hitungan apa. Tetapi wallahu ta'ala a'lam, secara umum Allah menjadikan fitrah kejadian bumi ini, masa diukur dengan dua benda. Betul perempuan sekalian? First diukur dengan apa? Matahari, dan yang kedua diukur dengan bulan. Marilah kalender Cina ke, kalender apa ke, kalender Cina tu, kalender hak naga, apa, keldai kuda, keldai tak ada, rusa apa semua tu, itu kalender apa? Bulan ke matahari? Tak pasti. Raya Cina biasa bulan berapa? Februari. Lebih kurang dia pusing-pusing kat situ je kan. Bila dia fix dalam kalender Masihi, maknanya dia matahari. Sebab tu perempuan tengok raya puasa kita bergerak. Daripada naik sekarang ni kita naik semua kan. Jadi sebab apa? Sebab dia dihitung dalam hitungan bulan. Jadi secara fitrah Allah menjadikan bilangan ni adalah daripada segi matahari dan juga bulan. Okey. Dan kalau kita kata kalender hijrah tu sebagai kalender Islam, sebenarnya
penjenamaan itu bagi saya tak berapa tepat kerana dua-dua kalender pun Islam. Kerana dua-dua penghitungan itu Allah yang cipta. Cuma penentuan ibadah kita berdasarkan kiraan lunar, bulan. Itu saja. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang anak bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah ia adalah penentuan waktu manusia dan juga bagi menentukan tarikh haji, ketetapan haji. Dan ada sebabnya juga kerana orang Arab sebelum Islam pun mereka memang menggunakan kalender bulan. Nama-nama bulan daripada Muharram hingga ke Zulhijjah itu bukan Nabi yang cipta. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Tetapi ia adalah nama yang telah diguna pakai sejak daripada zaman jahiliah. Bulan Zulhijjah, bulan yang mempunyai haji. Kerana haji memang tetap dijalankan. Walaupun berlaku penambahan, pengolahan, tetapi tetap dijalankan oleh musyrikin hasil daripada peninggalan ibadah zaman Nabi Ibrahim AS. Okey. Jadi di sini adalah pendapat yang menyatakan kebetulan. Kebetulannya apa? Kebetulannya 30 tahun Masihi, 30 tahun matahari bersamaan 31 tahun bulan. Faham tak? Kalau umur kita 30 tahun macam saya, dah lebih dah. Tapi saya dah sampai 30 lah. Saya dah 30, belum 34. Jadi kok mana pun umur saya ni kena add on setahun ikut kiraan bulan. Faham ke tak ni? Sebab kalender bulan ni dia bagusnya dia fix 360 hari setahun. Kalender matahari ni dia 365. 65. Tapi ada kadang certain tu dia yang Februari tu problem sikit tu. Dari kiraan dia lah, falak memang ada kira lah. Memang tepat pun benda tu tepat. Okey, jadi kesimpulannya setiap 30 tahun matahari bersamaan dengan 31 tahun bulan. Maka 90 tahun matahari bersamaan dengan 93 tahun bulan. Tambahlah apa? Tambahlah sampai genap 300. So kalau sampai 300 tambahlah 9 tahun. Jadi kebetulan dengan demikian ada yang menyatakan bahawa Allah menyebut kedua-dua hitungan. Satu pendapat. Okey. Satu pendapat lain kata wazdadu tis'a ditambah 9 tahun. Ada yang menyatakan bahawa mereka selepas itu, selepas peristiwa mereka bertemu dengan raja yang mukmin tu, yang mereka utuskan satu orang, hantar satu orang pergi beli makanan tu kan, yang kita dah cerita tu, kan raja bertemu dengan mereka. Lepas tu semua beredar apa semua, lepas tu mereka ada 9 tahun lagi duduk di situ. Ada yang menyatakan mereka Allah tidurkan, ada yang menyatakan Allah menetapkan mereka tinggal di situ kerana mereka nak balik mana dah 300 tahun, perempuan sekalian. Perempuan duduk PJ 300 tahun, balik PJ jadi apa? Tak tahu jadi apa dah. Jadi mereka nak balik mana? Adalah logiknya juga di situ. Jadi mereka tetap di situ dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sehingga Allah wafatkan mereka 9 tahun kemudian selepas daripada peristiwa itu. Yang ni mesti pertama kali dengar kan? Jadi mana-mana pun boleh lah. Begitulah. Adapun hakikat kebenarannya hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Begitu. Ulasan saya begitulah. Kerana bagi saya setiap daripada apa yang Allah sebut dalam Quran ini mesti ada makna yang tepat. Hanya sahaja sebab itulah kalau kita tengok tafsir pun penuh dengan pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat kerana tidak semua dihurai oleh Nabi SAW. Jadi ada tempat-tempat yang memerlukan kepada huraian dan biasanya huraian-huraian ini bukanlah perkara usul dalam masalah agama pun. Sebab tu Allah let go kepada kita berdasarkan apa kemampuan kita berfikir, kita berusaha untuk mencari jawapan menjadi salah satu daripada usaha tadabbur kita. Begitu. Tapi tak ada masalah lah kalau perempuan nak faham dengan perkiraan Masihi dan Hijri pun boleh, matahari dan bulan. Kalau perempuan nak faham seperti mana pendapat mereka ada tempoh 9 tahun lagi mereka hidup di situ pun boleh. Tak menjadi masalah sebabnya raja perintahkan, ada bukti juga kalau kita nak kata mereka ada 9 tahun lagi sebab raja perintahkan supaya dibina rumah ibadah kan di gua tersebut. Kan dibina masjid di situ.
Jadi apa fungsi dibina masjid begitu? Maknanya ada pendapat menyatakan raja tahu kesungguhan mereka dalam mempertahankan akidah, ibadah mereka. Jadi raja permudahkan bina rumah ibadah untuk mereka di situ. Ada pendapat menyatakan begitulah. Tapi memang sabit pun ada rumah ibadah yang dibina di atas gua tersebut. Begitulah. Okey. Ada soalan? Baik. Tak ada ya? Okey. Boleh tanya insya-Allah. Semangat ni, background baru. Nampak tu. Sebelum ni background rak buku kan. Qulillahu a'lamu bima labithu. Allah tetap bercakap, katakanlah hanya Allah yang lebih mengetahui berapa lama keberadaan mereka di situ. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Allah ini mempunyai pengetahuan sama ada yang gaib, sama ada di langit dan juga di bumi. Absir bihi wa asmi. Siapa belajar bahasa Arab, ini bukan fi'il amar, ini bukan kata perintah, ini ta'ajjub. Absir bih. Apa makna absir bih? Betapa hebatnya pandangan Allah. Wa asmi, dan betapa hebatnya pendengaran Allah Ta'ala. Apa yang kita dapat lihat, apa yang dapat kita dengar ini adalah sedikit daripada sifat Allah yang Allah bagi pada kita. Itu pun sedikit. Mata kita ni walaupun tak ada zoom boleh besar macam kanta, tapi kita boleh tengok berapa kilometer mata ni. Seluas memandang, dongak langit nampak kan? Dan inilah HD paling tinggi, high definition paling tinggi sekali nak bandingkan kamera-kamera yang lain. Mata kita lah. Demikian. Ada perempuan tengok, saya tengok sini semua dah 4 mata belaka. Saya je 2. Lagi tambah lagi 2, lagi hebat lah. Begitu. Baik. Ma lahum min dunihi min wali wala yushriku fi hukmihi ahada. Ya, tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusannya. Allah tak pernah berbincang dengan sesiapa. Dalam penciptaan manusia, Allah hanya mengkhabarkan kepada malaikat, tetapi bukan Allah nak berbincang. Allah khabarkan sahaja. Kerana malaikat, kamu ada duty baru, kamu kena jaga manusia. Bukan kerana Allah nak bincang, kamu setuju ke tidak. Tidak. Jawapannya, Allah telah tetap ada satu keputusan yang mana hikmah di sebaliknya hanya Allah yang mengetahui. Baik. Sambungan firman Allah ayat ke-27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepada Tuhanmu, yakni kitab Rabbmu, yakni Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimah-kalimahnya. Diusahakan juga oleh beberapa ahli syair di kalangan musyrikin Mekah. Ya. Tetapi sebab itulah ayah kepada Khalid ibn al-Walid yang bernama Al-Walid ibn al-Mughirah, Allah sampai turunkan ayat Al-Quran khas untuk cela dia, untuk tempelak dia. Because dia adalah ahli syair yang kaya kerana syair. Kaya dia ayah Khalid ibn al-Walid ni, Al-Walid ibn al-Mughirah. Dia antara yang mendapat celaan paling awal di kota Mekah, mati dalam keadaan musyrik. Dia kaya kerana syair, kelebihan laras bahasa yang Allah kurnia pada dia, dan dia mengakui tentang Quran. Dia akui Quran mustahil kalam Muhammad. Dia tahu. Tetapi tetap dia tidak mahu tunduk kepada kebenarannya. Sebab itu Umar masa dia masuk Islam, Umar ni ada kisah lah dia masuk Islam. Hari last Umar dah orang kata dah membulat hati lah. Ya, apa jadi pun jadi, by hook or by crook, dia pergi dengan pakaian tentera dia, lengkap dengan pedang, nak pergi buru Muhammad, Nabi, nak bunuh. Sebab itulah jalan terakhir untuk dia mendapatkan kedudukan di kota Mekah, untuk menaikkan semula kabilah Bani Adawi, kabilah dia. Okey, sebab tu Umar ni dia panggil kabilah Adawi. Adawi ni ambil nama tok dia Adi. Adi ni dengan Umar ni jauh sangat. Jadi bila jauh tu, maknanya selepas daripada tok dia Adi tu, keturunan-keturunan tu tak ada yang hebat sehingga boleh dinisbah kepada kabilah itu, kepada nama tok dia ke moyang dia. Jadi Adi tu jauh. Macam Nabi Bani apa? Bani Hashim. Hashim tu moyang je. Maknanya hebatnya silsilah Nabi tu, boleh kata setiap daripada keturunan tu akan lahir orang baru yang hebat. Maka ternisbahlah klan itu kepada orang itu.
Lahir Hashim moyang Nabi Bani Hashim. Lahir Abdul Muttalib, maka wujud orang panggil Bani Abdul Muttalib. Sebab orang tak sempat nak sebut Bani Abdullah sahaja, sebab Abdullah ada seorang sahaja anak lelaki, iaitu Nabi SAW, dan meninggal awal. Jadi sedangkan Umar Bani Adawi, kok mana Adawi Adi tu jauh sangat dengan Umar. Tak ada daripada keturunan tu yang hebat yang boleh ternisbah klan mereka atas namanya. Ayah Umar pun tak dapat. Sebab itu tidak, orang tak sebut Bani Al-Khattab, tak dapat. Jadi Umar nak cuba bina. Dia nak cuba hidupkan legasi Bani Umar atas nama dia. Okey, ataupun Bani Ibn Al-Khattab. Bani anak-anak kepada anak Al-Khattab. Jadi ini peluang untuk bunuh Nabi. Cuma dalam tengah perjalanan nak pergi buru Nabi kan dia bertembung dengan musyrikin juga. Dia kata, Umar nak pergi mana ni? Nampak marah sangat ni. Nak bunuh Muhammad. Dia kata nanti dulu, dia kata. Sebelum kamu buat apa-apa pada Muhammad, kamu pergi cek adik kamu, Fatimah binti Al-Khattab. Dia Islam dah tu. Baik kamu settle yang tu dulu. Itu dia terkejut. Bila dia terkejut tu, dia berjalan itu, nafas dia itu, belum pun sampai rumah Fatimah. Masa tu ada Khabbab, seorang sahabat Nabi, tengah bacakan Quran kepada Fatimah dan suami dia, Sa'id bin Zaid. Okey? Tengah bacakan Quran. Okey, tengah ajar mereka Quran. Khabbab ni daripada jauh dia kata dengar, aku macam dengar nafas Umar. Dia tengok kok tingkap ke kok pintu, dia tengok memang betul Umar datang. Dia nyorok, belum apa-apa dia nyorok. Dia kata, abang kamu datang, kamu pandai-pandai settle lah, aku lari dulu. Dia menyorok betul dalam sirah Ar-Rahiqul Makhtum, dia cerita begitu. Memang dia sembunyi, dia takut. Dan memang betul, ya. Sampai Umar pukul adik dia pada masa itu. Dan cuma bila Umar tengok adik dia pun, adik ipar dia tu sepupu dia juga ke orang lain. Dan jadi bila dah masing-masing pun hormat Umar, bukan kadang-kadang bukan tak mau melawan pun, tapi kerana hormat apa semua, dia pun adalah rasa simpati. Itu yang dia minta. Dia kata kepada adik dia kata, ya Fatimah, dia kata, cuba kamu baca apa yang kamu diajar tentang kitab Muhammad ni. Itu yang dia baca surah Toha itu. Dan Umar ahli syair. Bila dia mendengar bacaan surah Toha, dia tahu bahawa bahasa ini indah, bahasa ini sangat tinggi. Okey, hadirin sekalian. Dan ada tanda-tanda kelembutan dan dia minta Fatimah untuk bawa dia jumpa dengan Muhammad. Dan pada masa itulah Khabbab tu keluar. Dia tengok Umar dah lembut hati ni, dia pun muncul. Dia kata, sesungguhnya engkau, abshir ya Umar, dia kata. Bergembiralah wahai Umar, dia kata. Sesungguhnya engkau telah memilih suatu cahaya. Tadi nyorok. Ini keluar. Okey, hadirin sekalian. Jadi inilah Quran. Ada ahli syair yang hebat seperti Umar, dia dengar, dia tunduk. Walaupun itu peluang dia. Baik. Jadi Umar sanggup meninggalkan peluang dia untuk menaikkan kabilah dia kerana memilih Islam. Apa pengajaran yang kita boleh belajar daripada kisah ni, puan-puan sekalian? Islam ni dia perlukan keikhlasan dalam perjuangan ataupun keikhlasan dalam agama Allah ni, dia memerlukan pengorbanan, sesuatu yang kita korbankan. Korban satu benda untuk agama Allah. Bukan maknanya mencari ataupun mendapatkan keuntungan, nak dapat sponsor banyak-banyak, nak beri orang yakin pada kita, nak yakinkan funder, macam-macam sekarang ni. Jadi hadirin mati Allah sekalian, sepatutnya kita ni kena ada satu pengorbanan. Yang sama ada daripada segi pengorbanan masa, daripada segi apa-apalah yang boleh kita kongsikan untuk manfaat semua. Begitulah. Jadi macam kita lah pada petang ini kan. Saya pun seronok bercakap ni pasal ada perempuan, ada 36 orang kat sini. Kalau saya bercakap seorang-seorang pun mungkin laras bahasa saya tak jadi macam ni. Kan ada bercakap seorang je, begitulah. Masing-masing sikit atau besar, Allah tak akan sia-siakan insya-Allah. Kat mana ayat kita? Sambung. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah
Dan Allah berfirman, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Siapa? Ada pendapat kata Ashabul Kahfi tadilah, contohi mereka. Ada yang menyatakan adalah orang yang melazimi solat subuh dan solat asar. Ada yang menyatakan bahawa mereka adalah siapa? Bersabarlah terhadap Tuhanmu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, orang yang pergi ke solat jemaah pada subuh dan juga asar. Ada pendapat menyatakan demikian. Dengan mengharap keredaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka kerana mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami. Ya. Saya tak sambung bacaan tadi. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ya, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati atau melampaui batasan. Baik, insyaAllah. Saya baca satu hadis di sini. Imam Ahmad beriwayatkan dari Abu Umamah, ia menceritakan Rasulullah pernah keluar menemui seorang ahli kisah yang sedang bercerita. Lalu orang itu menghentikan kisahnya, maka Nabi bersabda, Qussa fulaan, teruskan kisahmu. Aq'uda ghudwatan ila an tushriqa syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'a riqabin. Sesungguhnya aku duduk di pagi hari sampai matahari terbit, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 hamba. Yang ni saya tak perlu syarah banyak lah, sebab saya yakinlah puan-puan semua bukan jenis tidur pagi lepas subuh. Dengan demikian kita tak payah syarah banyak lah. Okay. Tapi itu konsep kejayaan dan kesihatan kita semua, insyaAllah. Kan? Kita lepas subuh tu buatlah apa-apa, jogging ke apa ke, baca Quran ke, buatlah apa-apa. Kerana itu adalah amalan Nabi SAW. Nabi tidur dekat nak subuh. Ada kan? Nabi duduk solat malam tu, lepas tu dekat nak subuh Nabi tidur. Kalau kita mampu kita buatlah, kalau tak mampu tak payah buat. Sungguh 8 rakaat, 10 rakaat, 20 rakaat solat tahajud subuh lebur. Jangan gitu. Sebab tertidur. Tapi kalau kita boleh buat, insya-Allah. Tapi lepas daripada subuh, Nabi suka untuk melakukan aktiviti lah. Dengan demikian, sampai pernah Nabi tak ada apa, Nabi dengar orang bercerita. Sampai Nabi kata tak apa, teruskan cerita, tak ada masalah. Cerita dia tak karut lah. Cerita yang tidak memandai-mandai lah. Gitulah. Baik. Jadi insya-Allah hadirin mati Allah sekalian, ya, sampai sini dulu insya-Allah pertemuan kita sehingga ke ayat yang ke-28. Insya-Allah minggu hadapan kita sambung ayat yang ke-29 sebelum kita masuk kepada kisah 2 orang pemuda dan 2 buah kebun, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tuan tanya luar daripada tajuk. Ya. Apakah amalan seorang ibu bapa yang baru kehilangan anak? Baru kematian anak. Bagi ibu bapa. Bagi ibu bapa. Dia sebenarnya kalau kita bila mana kita berlaku satu kematian kepada ahli keluarga ataupun waris kita, maka yang pertamanya adalah menyelesaikan apa yang tergantung ke atasnya. Bisa. Jangan kita fikir nak buat kepuk kubur, jangan kita fikir nak buat batu nisan apa semua, tak perlu dah sebenarnya. Itu semua itu dah kita tinggalkanlah zaman-zaman tu. Ya. Yang pentingnya adalah apa yang tergantung ke atas dia. Seperti contohnya hutang, seperti contohnya menguruskan harta yang dia tinggal sekiranya punyai harta. Dengan demikian itu adalah sebab kita tak fikir dia dah sebenarnya. Sebab dia telah selesai urusan dengan Allah Ta'ala. Kerana bila berlaku sesuatu kematian, ahli keluarga itu ada tanggungjawab kepada Allah. Iaitu apa? Untuk menguruskan apa yang dia tinggalkan. Apa yang dia tinggalkan Allah tak persoal dia dah. Kerana bukan urusan dia. Itu urusan kita untuk mengikut kepada penetapan syarak, bagaimana pembahagiannya, bagaimana untuk melunasi hutang-hutangnya. Dengan demikian. Itu adalah yang pertamalah yang kita perlu buat. Dan yang kedua, amalan umum sesiapa sahaja, bahkan bukan ibu bapa sahaja, iaitu untuk terus mendoakan mereka, doakan kerahmatan,
menggantikan amalan-amalan yang sekiranya perlu diganti mengikut syarak. Itu pun seperti mana puasa yang dia tak dapat lakukan. Tapi kalau orang yang meninggal kerana sakit tersebut dan sakit itu menghalang dia daripada puasa, tu pun tak payah ganti, bayar fidyah saja. Okey. Jadi apa-apa amalan yang kita tahu ia tak dapat laksanakan, tapi amalan itu seperti puasa dan haji sahaja. Itu saja. Lain tu tak ada. Lain itu amalan tak boleh digantikan. Okey, dan kita melakukan amalan yang umum lah, yang mana amalan orang hidup yang boleh memberi manfaat kepada si mati, iaitu kita mohon keampunan bagi mereka dan kita melakukan sedekah atas nama mereka. Sedekah tu macam mana Ustaz? Sedekah ni tak kisah, sedekah ni kita jangan guna duit dia. Duit dia tu hak waris. Ya betul. Nanti ada orang salah faham, dia kata waris tak payah ambil lah, kita guna untuk si mati. No. Bunyinya baik, syariatnya salah. Okey, kerana harta yang ditinggalkan itu untuk waris mereka. Jadi waris nak buat apa itu terpulang kepada mereka. Tetapi macam mana kita nak sampaikan sedekah atas nama si mati, harta kita. Ini memang ditetapkan oleh Nabi SAW bahawa ianya mutlak boleh sampai kepada si mati. Amalan berbentuk harta. Harta kita infak tetapi dengan niat untuk si fulan bin si fulan daripada arwah. Terdengarlah apalah yang orang kata yang apa tu, yang jariah, atau dengan maksud bahasa Melayu kita yang mengalir, itu lebih baik kerana berterusan. Yang kedua Ustaz. Yes, boleh. Berapa bahagian seorang isteri dapat daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh suami? Siapa pakar faraid sini? 1/8 kan? Yes, betul. 1/8 1/8. Dah bagi yang tu dululah. 1/8 isteri dulu, lepas tu yang lebih tu semua asabah adalah lebihan, dibahagi kepada anak-anak dia. Anak-anak. Kalau ada anak lelaki, selesai ceritalah. Senang cerita. Gitulah. 2 nisbah, 1 dengan anak perempuan. Kedua ibu bapa? 2, sebab ada cerita ibu bapa lagi ada lagi. Ibu bapanya ada bahagiannya. Berapa Muaz Zainab? Saya 6 lah. 1/6. 1/6, ya betul. Betul sahih. Ya, saya ingat dalam Quran. Ustaz, kita ambil dulu 1/6 daripada harta dia semua. Ya. Untuk kedua ibu bapa 1/6. Kita ada 2 bahagian, dia panggil ashabul furud dengan asabah, iaitu penerima bahagian faraid dan penerima lebihan. Yang per ni macam isteri, macam ibu bapa tu, itu adalah penerima bahagian faraid. Maksudnya itu yang kena didahulukan lah. Selepas tu lebihan itu kepada anak. Ya, dia ke mana pun yang lebihan tu lah yang banyak sebenarnya. Anak lah. Ya, jadi nasihat saya pada semua yang ada di sini, selesaikan mengikut ketetapan syarak. Apa pun orang kata, syarak kata macam ni, bukan kerana saya nak ke apa. Saya tahu kadang-kadang ada di kalangan kita tak mau pun, kita dah cukup, kita tak berhajat kepada demikian, tapi kita laksanakan ketetapan syarak kata begitu. Jadi setelah kita dapat bahagian kita, jadi kita tahu kita tak memerlukan kepada jumlah tersebut, kita pun dah ada pendapatan yang kukuh yang ni, kita laksanakanlah apa hasil yang kita dapat daripada harta mereka itu untuk kembali kebaikannya kepada mereka. Betul. Saya sendiri pun, saya kongsi pengalaman, saya belajar dulu, saya pernah dapat orang bagi 30,000 cash. Saya tanya banyak sangat ni Haji terlebih tulis cek ni. Ni mungkin Haji nak bagi 300 ke 3,000 ni. Dia kata tak, 30,000 saya dapat faraid ayah saya. Dia kata semua saya bagi ustaz belajar. Dia kata saya dah cukup dah, Alhamdulillah, lebih daripada cukup dah, dia kata. Jadi semua saya niat baliklah kepada arwah ayah saya. Itu insya-Allah lah sampai ke hari ni saya ngajar tu, mudah-mudahan ayah dia dapat kebaikan itu. Betul Puan Zainab ya? Baik. Kalau saya tak nak dari awal, boleh? Tak boleh. Bagi saya pendapat yang lebih tepat adalah kita ambil dulu bahagian kita. Lepas tu lepas kita dah dapat tu, kalau kita lah kata kita nak bagi kepada ahli keluarga mereka yang lebih memerlukan, sebagai contoh anak mereka. Jadi sebagai contoh beginilah, saya buat contoh mudah. Jika dibahagi-bahagi, contoh puan sebagai ibu dapat 10,000 contoh. Ya. Mengikut bahagian. Jadi 10,000 tu puan nak hadiah pada siapa? Dah ada niat dah nak bagi pada anak-anak mereka. Bagilah 10,000 tu kepada anak-anak mereka setelah puan menerima bahagian itu.
Oh, terima dululah maksudnya. Betul lah. Jadi lepas tu puan nak bagi sama rata pun tak kisah sebab dia dah bukan lagi urusan itulah. Ya. Okay. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Baik, sama alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-puan sekalian kita berhenti dulu di sini insya-Allah. Jadi Tok Siak, Tok Bilal pun dah mari surau ni. Dia pun duduk depan dah ni. Punya dia ingat dia ada kuliah online. InsyaAllah kita sampai sini dulu. Mudah-mudahan semoga Allah merahmati kita semua. Kita jumpa pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah.